Assalamualaikum and konnichiwa minasang. Okey, ini adalah video bahagian ketiga untuk chapter 16, okey, tentang penyataan sakit. Jadi bila kita dah tengok video bahagian 1 dan juga video bahagian 2, kita dah faham tentang macam mana cara nak sebut, nak beritahu yang kita sakit. Alright, seterusnya kita tengok macam mana penyataan sakit ni dimasukkan dalam perbualan. Kaiwa ichi di muka surat 54 dan seterusnya kita tengok nanti kaiwa ni di muka surat 55. Okay, so ini adalah latihan yang bagus untuk simulation dan juga role play. Alright, so kita tengok. Kaiwa ichi. Naomi-san, do shimashita ka? Okay, Naomi jawab, Kino kara netsu ga atte, seki ga dete, nodo mo itai desu. Lepas tu, mo byouin e ikimashita ka? Iie, mada desu. Kore kara ikimasu. Ja, issho ni ikimashou. Arigato, onegai shimasu. Okay, so apa perbualan dalam kaiwa ichi ni? Kita tengok satu persatu, kita translatekan. Alright, yang pertama budak perempuan Melayu ni tanya, Naomi-san, do shimashita ka? Naomi-san, kenapa? Sebab mungkin dia tengok keadaan Naomi-san tu tak berapa baik. Biasanya kalau dalam bahasa Melayu kita akan sebut, Naomi-san, awak kenapa? Tapi dalam Nihongo kan saya cakap, anatawa tu biasanya dia tak gunakan. Jadi dalam kes ni, Naomi-san, awak kenapa? Atau Naomi-san, kenapa? Alright, so Naomi jawab, Kino kara netsu ga atte, seki ga dete, nodo mo itai desu. Ada 3 situasi sakit yang disebut oleh Naomi. So, apa maksud dia? Ada panas dari semalam. So, maksudnya demam lah. Demam dari semalam. Batuk. Sebab keluar batuk. Dan juga, sebab tu di sini kita pakai mo. Kita tak pakai ga. Okay? Kalau kita sebut nodo, kita sakit tekak, biasanya kita sebut nodo ga itai des. Tapi di sini kita pakai mo sebab ada 3 situasi sakit dekat sini. Jadi di sini dia guna juga. Mo ni kan juga ataupun pun. Alright. So keseluruhan maksud ayat ni adalah demam, saya demam dari semalam, batuk dan sakit tekak juga. Okey. Saya ulang Saya demam dari semalam dan batuk dan sakit tekak juga. Sebab tu dia pakai mo di situ. Alright. Okay. So seterusnya budak perempuan Melayu tu tanya, Mo byouin e ikimashita ka? Dah pergi ke hospital kah? Dah pergi ke hospital kah? Okay, ini salah satu contoh yang 5% saya kata Nihongo tak boleh terbalik tu. Alright. Bila kita guna mo ni, biasanya mo ni kita dalam bahasa Melayu kita translate dia dulu walaupun dia duduk di depan. Dah pergi ke hospital kah? Okay, Naomi jawab, belum, iye, tidak, belum. Iye, tidak, belum. Madak tu belum. Tidak, belum. Saya pergi sekarang. Korekara tu sekarang maksud dia. Saya pergi sekarang. Saya pergi sekarang. Okay. So, kawan perempuan Melayu dia kata, Ja, issho ni ikimashou. Ja ni tak ada maksud. Okay, dia hanya bahasa perbualan yang digunakan. Ja, issho ni ikimashou. Mari pergi bersama-sama. Okay, ja, mari pergi bersama-sama. Ja tu tak ada. Specifically maksud tu tak ada. Okay, ja, mari pergi bersama-sama. Arigato, onegai shimasu. Terima kasih. Tolong ya. Onegai shimasu tu dia tak ada maksud yang spesifik. Dia lebih kepada macam tolong ya. So dalam perbualan bila kita kata onegai shimasu tu dia membawa maksud tolong ya. Jadi terima kasih, tolong ya. Alright, itu kaiwa ichi. Seterusnya kita tengok kaiwa ni. Okey, ini kaiwa ni Arya-san, ashita nani o shimasu ka? Ammari genki de wa arimasen kara nani mo shitaku nai desu. Kaze o hikimashita ka? Hai,
Samuke ga shite hanamizu mo demasu. Yukkuri yasunde kudasai. Odaiji ni. Okay. So, perbualan ni tentang apa? Again sama juga, dia sebenarnya tentang penyataan sakit. So, kita translatekan satu persatu. Kita tengok apa yang dibualkan dalam kaiwa 2 ni. Okay. Alia-san, awak buat apa semalam? Walaupun tak ada anata tapi bahasa Melayu kan saya cakap biasanya kita akan translate awak tu. Jadi, Alia-san, awak buat apa semalam? Okey, apa Alia jawab? Okey, saya sepatutnya ada watashi wa saya tidak berapa sihat. Sebab itu saya tidak hendak buat apa-apa. Nanimo tu apa-apa kan? Saya pernah ajar Jadi saya tidak berapa sihat. Amari tu tidak berapa kan? Saya tidak berapa sihat. Sebab itu saya tidak hendak buat apa-apa. Okay? So, seterusnya kawan Jepun dia tanya, Kaze o hikimashita ka? Anata wa kaze o hikimashita ka? Awak selsema, awak hidung tersumbat kah? Sebab ini tarik angin kan? Tarik angin tu adalah hidung tersumbat. Kalau selsema, hanamizu ga demasu. Awak hidung tersumbat kah? Hikimashita sebab kita tengah menceritakan pasal kino. Semalam dah past tense. Awak hidung tersumbat kah? Hai, ya, dia jawab. Samuke ga shite hanamizu mo demasu. Saya kesejukan dan selsema. Hanamizu ga demasu. Sebab keluar air hidung. Berarti selsema. Jadi dia jawab, hai, ya, saya kesejukan samuke ga shite dan keluar air hidung dan selsema. Itu maksud dia. Alright. So, seterusnya dia kata, Yukkuri yasunde kudasai. Sila, kudasai, sila, yasunde, berehat, yasumimasu. Okay, dekat sini kan kita dah belajar di chapter 15. Kalau kita gunakan kudasai, kata kerja tu mesti tukar kepada tag form. Jadi, yasumimasu punya tag form adalah yasunde. So, Yukkuri yasunde kudasai. Sila berehat perlahan-lahan. Yukkuri tu perlahan-lahan sebenarnya maksud dia. Jadi dia nak kata sila berehat baik-baiklah perlahan-lahan. Yukkuri yasunde kudasai. Odaiji ni. Okay, odaiji ni memang biasanya diucapkan kepada orang yang sakit. Semoga anda sihat. Macam tu lebih kurang maksud odaiji ni. Walaupun dia tak ada maksud yang lebih spesifik. Dia lebih kepada kita ucapkan semoga sihat kepada orang yang sedang sakit. Alright, sekian saja video tentang chapter 16. Saya harap awak semua boleh faham dengan penerangan saya, dan kalau sekiranya ada apa-apa soalan boleh bertanya dalam WhatsApp ataupun dalam Google Classroom, tak ada masalah. Chapter ni sangat mudah, tak perlu pening kepala. Take it easy. Chapter ni hanya nak mengajar kita tentang penyataan kita sakit. Alright, so sekian saja untuk chapter 16 dan saya harap semua orang sudah faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.